Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Okey, alhamdulillah. Yang berbahagia semua bakal jemaah-jemaah tamu Allah Dhaifur Rahman, insya-Allah yang bakal menunaikan umrah tak lama lagi. Sebelum tu saya nak tahu juga yang depan saya ni, sebab saya sebenarnya saya baru je beberapa hari pulang ke Malaysia daripada Mekah. Jadi ada banyak berita baru yang nak disampaikan. Jadi insya-Allah dalam masa sejam yang awal ni sampai jam 10.30 ni, saya nak cerita dulu. Pertama, tak nak tengok dulu pasal umrah. Saya percaya kebanyakan daripada sini, siapa yang pertama kali cuba senyum. Senyum je. Dia kalau angkat tu macam okey. Dan saya kirakan yang pernah melakukan umrah semua percaya umrah ni sangat-sangat mudah je. Cuma saya pertama dalam sejam ni saya nak cerita dulu perkara-perkara yang paling awal, paling asas nak kita lakukan. Persediaan. Kita nak datang sini, kita siap-siap. Yang perempuan gosok tudung, betul? Makcik tak lah kan? Makcik dia simple, senang je. Yang abang-abang paling simple, paling sempoi pakcik-pakcik ni akak-akak yang sediakan pakaian, betul? Kan? Ke sarung je kan? Jadi kita nak pergi umrah ni pun mesti ada persediaan dia. Kan tak boleh kita main pergi je. Ikut nak pergi, nak pergi umrah, orang lain pergi umrah. Sebab sekarang ni tak macam dulu. Kan? Dulu kita jarang dengar. 15 tahun lepas kita jarang dengar orang pergi mengerjakan umrah. Waktu tu pun travel tak banyak. Waktu tu tiket kapal terbang untuk pergi umrah ni harga dia cuma 800 je. Bayangkan sekarang tiket dekat 4,000. Dia dah jadi satu perniagaan dah. Dulu saya ingat lagi, saya tak silap zaman tahun 2005, 2006 kan, bawah daripada 2010, package cuma 3,900. Sekarang package berapa ya sekarang ni? Berapa package ni? Oh, ada yang 7, ada yang 8, 10. Kalau yang 10 tu biasa bilik berdua lah, saya tahu. Maksudnya yang asas bilik berempat tu biasanya 8,990, betul? Kan? Jadi ada banyak sangat perbezaan. Dan siapa yang pernah pergi mengerjakan umrah sebelum PKP pun, maksudnya sebelum COVID ni, kat sana tak panggil PKP, kat sana panggil Corona, kan? Pun ada banyak sangat-sangat perbezaan. Tak apa, biar je budak adik-adik. Dia pergi umrah tak? Pergi. Seronok bawa dia. Dia pergi tarikh bila ni? Oh, lama lagi. Jadi ada banyak perbezaan. Yang saya baru balik ni pun, dengan pergi waktu haji tu pun ada perbezaan. Kerajaan Saudi ni saya kirakan dia macam satu kerajaan yang diubah undang-undang tu dalam masa satu hari. Hari ni dia cakap lain, esok dia cakap lain. Arab Saudi punya kerajaan yang saya tahu. Okay, saya duduk sana lama kat sana. Hari-hari ada perubahan. Bayangkan bangunan hotel 5 star baru dibina dekat area Jabal Sud. Dekat Ajiat Sud. Ajiat Musafi. Baru guna dalam setahun, 2 tahun, kerajaan suruh robohkan. Sebab ada peminat lain. Bayangkan, hotel yang sebesar tu pun, jadi kalau setakat perubahan yang macam undang-undang yang biasa tu, sangat-sangat berlaku. Berubah hari demi hari, ikut suka hati dia. Dia tak ada akta, tak ada akta, maksudnya dia macam, okey hari ni boleh keluar air zam-zam, esok tak boleh, baru-baru ni boleh pula. Jadi bila saya sebagai penceramah ni, saya maklumkan pada jemaah, insya-Allah jemaah semua akan dapat air zam-zam balik ni dengan menggunakan visa umrah. Tiba-tiba jemaah pun pergi. Sampai kat sana keluar regular baru, air zam-zam keluaran terhad. Dilarang untuk bawa balik air zam-zam dalam masa 3 hari ni. Jadi travel, jemaah akan cakap, siapa ni kata itu hari janji bawa air zam-zam, dan seterusnya sentiasa berlaku. Okey, jadi kita pasal persiapan awal. Perkara pertama, saya minta kalau boleh dapat tulis, dapat maklumkan benda-benda yang tak ada dalam slide ni. Yang pertama, sebelum kita nak pergi umrah kali ni, pertama saya minta apa yang paling betul, yang paling penting untuk dibetulkan? Niat kita. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hadis. Sila. Dalam Arba'una Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi diletakkan sebagai hadis yang pertama. Apa dia? Innama a'malu binniyah. Panjanglah dia punya hadis tu. Boleh sila masuk.
Setiap perbuatan tu kita mulakan dengan niat. Kita nak buat apa-apa pun kita mulakan dengan niat. Jadi hari ni jemaah-jemaah bakal-bakal Dwi Furahman kat depan saya ni, kita nak pergi umrah yang kali ini, yang pertama kali ke, tak kisahlah, yang kali kedua, yang kali ketiga sebagainya, kita tanya diri kita balik, kenapa kita nak pergi umrah yang kali ini? Niat kita kenapa? Ada orang nak pergi umrah dia ikut-ikut je. Contohnya macam adik perempuan tu, berapa tahun adik umur dia? Tak, adik lah. Dah besar adik ni 15. Kenapa dia pergi umrah? Dia tak ada jawapan. Mesti tak ada jawapan biasanya. Mesti sebab dia ikut mak dia. Contohnya, okay? Ada isteri yang ikut suami, ada suami yang ikut isteri. Kan? Dulu kalau saya bawa kumpulan asal kat sini, akak ikut siapa? Kan? Ada kumpulan dulu, saya bawa orang-orang Felda. Satu ketika dulu 10 tahun lepas, orang-orang Felda jumlah tuayan dia tinggi. Sebulan jemaah orang-orang Felda ni boleh dapat 10 ke 12 ribu. Jadi satu lorong tu pergi umrah, lorong lain akan ikut. Sekali tu saya bawa 280 orang sekitar area Felda Terolak, Felda mana kan, dekat 280 orang. Jadi yang pergi tu kebanyakannya ikut-ikut. Duit dah banyak, jomlah pergi umrah. Sampai sana, sampai tak tahu nak buat umrah. Sampai kat sana macam, apa tu aku kat Mekah ni? Jadi saya percaya kat depan-depan saya ni orang-orang Damansara, orang-orang Subang, orang-orang Elmina dan sebagainya, mungkin dah tahu kenapa kita nak pergi umrah kali ni. Tolong jangan ikut-ikut. Ada orang nak pergi umrah sebab nak cari jodoh. Betul tak? Sekarang kita dah gunakan visa umrah semula. Jadi perlukan mahram. Tahu kan mahram kan? Mahram ni maksudnya ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Tapi yang bagusnya bawah daripada 18 tahun saja yang diperlukan. Kalau sebelum ni bawah 46 tahun. Jadi macam-macam lah orang yang pergi umrah ni tanpa mahram, perlu menumpang mahram. Tumpang mahram, tumpang dengan mutawif, tumpang dengan pakcik, tumpang dengan sebagainya. Kan? Jadi bila tanya kat sana tu kenapa pergi umrah, kebanyakan mereka semua nak naik atas Bukit Jabal Rahmah tu. Kan? Saya pernah sekali tahun 2013 kalau tak silap saya bawa satu travel ni, dekat 13 orang yang tumpang mahram saya. 13 orang tumpang mahram tu, sebenarnya dia tak tanya. Semua dalam tu mahram, mutawif dan sebagainya. Okay? Sebab nak cari jodoh. Macam-macam. Kalau dulu kita dengar pakcik-pakcik yang orang lama, kan, pergi Mekah nak cari apa? Ramai yang minta kat saya dulu, tapi saya tak dapat nak tunaikan. Ingat cik? Zaman dulu, kadang-kadang orang pergi Mekah, dia minta apa dengan saya? Siapa tahu? Orang tua-tua dulu. Kalau dia pergi haji, dia panggil saya dulu. Kalau saya jaga jemaah haji, dia tanya saya, boleh tak, Dik, boleh tak dapatkan ni? Apa dia? Kain. Kain kiswah sekarang boleh dapat. Sekarang jarang orang minta toyol. Saya dengar? Betul tak? Pakcik ni kalau baca zaman dulu, zaman sekarang kurang. Dulu kalau saya jaga jemaah haji kalau saya jaga tahun 2011, 2012, pakcik-pakcik yang ketika itu umurnya 70 lebih. Maksudnya yang lahir tahun 30-an, yang lahir tahun 40-an, yang sekarang tak ada kot, lahir tahun 30-an kan, suka sangat minta benda tu. Betul tak? Saya pun pening kepala, mana nak cari toyol dekat Mekah ni? Betul pakcik? Pakcik asal mana? Pakcik asal daripada mana? Keluang, Johor. Taklah, maksudnya teringatlah benda-benda gitu. Sekarang ni alhamdulillah jarang sangat orang minta benda yang bukan-bukan. Kalau zaman dulu memang tak dinafikan. Pergi Mekah minta toyol, cari toyol dan sebagainya. Sila-sila je. Boleh. Beg baru sampai. Boleh? Slow-slow. Jadi insya-Allah daripada hari ni lagi betul niat kita. Pertama, kita pergi umrah ni tak ada benda lain. Saya percaya semua benda yang baik kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betulkan. Lepas tu kita pergi umrah ni, niat kita nak pergi umrah lah, nak mengerjakan ibadah umrah. Dalam pada masa sama, kita tambah lagi niat-niat kita yang baik. Kita nak pergi sana nak menghapuskan dosa. Ada orang pergi sana nak merasai, nak melihat sendiri Kaabah. Ada orang pergi sana nak menghafal Al-Quran, nak menghabiskan Al-Quran. Ada orang pergi sana nak
nak berpuasa dan sebagainya. Boleh saya tambahkan dengan niat-niat yang baik tu, yang lain tu. Tapi niat pertama kerana Allah untuk mengerjakan umrah. Contohnya nak bagi faham, abang-abang semalam ada Jumaat, kita nak pergi solat Jumaat. Pergi utama untuk apa? Solat Jumaat. Ada yang pergi awal. Pergi awal untuk apa? Betul, dengar ceramah. Okey, macam staff-staff saya kat sini, kan, termasuk saya sendiri kadang pergi awal, masjid kat belakang ni. Kenapa pergi awal tau? Awal tu pukul 12. Tak ada ceramah kat masjid belakang ni. Sebab ada sandwich, ada dadi, ada siapa tahu kat masjid belakang ni ada sandwich, ada dadi, ada nasi lemak, percuma. Okey, makan. Dia tak salah, niat tu nak pergi makan, lepas tu solat Jumaat. Tapi niat yang pertama kita pergi ke masjid tu untuk solat Jumaat. Jadi jemaah-jemaah semua ni kat depan saya ni, niat utama nak pergi ke Mekah, ke Madinah tu adalah untuk mengerjakan umrah. Adapun selepas tu barulah nak pergi ke Masjidil Haram hari-hari, nak pergi solat setiap-tiap hari, ada yang nak pergi ke Raudah, ada yang nak pergi ke mana? Nak cium Hajar Aswad, ada yang nak pergi masuk ke Hijr Ismail, ada yang nak solat kat belakang makam Ibrahim. Tak kisah. Tapi yang utama, betulkan niat kita pertama nak mengerjakan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa yang paling penting lagi yang perlu kita ada sebelum kita mengerjakan umrah? Apa dia, Adik? Adik masuk apa dia? Adik dah sekolah menengah kan? Belum? Sekarang pelik-pelik kan? Adik tu umur 18 tahun. Adik ni belum sekolah tapi lebih kurang sama. Adik berapa tahun umur? 10 tahun? Okey. Adik? 9 tahun? Nampak tak? 10 tahun besar. Adik ni pergi juga? Tak pergi. Okey, apa yang paling penting untuk kita pergi? Sebelum kita pergi ni, kita perlu ada apa? Ilmu. Selain ilmu, baguslah grup ni tak ilmu kan. Kalau grup lain ada kesihatan, ada duit, ada apa. Kesihatan bagi saya sekarang dah jadi nombor 2. Ramai orang pergi sana sakit. Sebelum pergi sakit, pergi sana alhamdulillah baik. Ada yang pergi balik sakit. Yang paling penting ilmu. Macam mana nak dapatkan ilmu? Antaranya inilah hadir di kursus, kita baca buku, kita tengok YouTube kan. Sekarang mudah, kita boleh tengok YouTube, macam-macam ustaz kita boleh pilih. Ada orang daripada Kedah tak faham bahasa, bukan tak faham bahasa KL ni, maksudnya dia nak dengar ustaz-ustaz Kedah, boleh tekan. Ada orang daripada Sarawak nak dengar ustaz-ustaz daripada Sarawak, boleh tekan. Ada orang daripada Sabah dan sebagainya. Tak ada masalah, insya-Allah. Setakat yang ada ni semua sama je. Tak ada lagi saya dengar kursus umrah tawaf 8 kali, sa'i 9 kali, semua sama, 7 dan sebagainya. Tak ada kata suruh potong janggut. Yang ada kata semua suruh potong rambut tahallul. Jadi tak ada masalah. Ada pun ada perbezaan sikit-sikit tu biasalah. Ada khilaf dan sebagainya. Okey, ilmu sangat-sangat penting supaya kita pergi sana nanti kita tak adalah rasa macam kenapa lain kan. Jadi saya nak minta jemaah catat sikit, tulis sikit benda yang tak ada, jarang orang ceritakan. Ada banyak perbezaan yang berlaku di antara tempat kita dengan dekat Mekah dan juga Madinah yang sangat-sangat ketara kan, sampai-sampai kita pun betul ke lainnya, lain macamnya dan sebagainya kan. Kadang-kadang kat sana tu berbeza, cara solat pun berbeza-beza. Bayangkan seluruh dunia, daripada Turki, daripada Afghanistan, sekarang dah ramai daripada orang-orang China. Orang-orang China dah boleh masuk ke Mekah untuk melakukan umrah alhamdulillah menggunakan visa pelancong. And orang-orang daripada kita ingat dia orang Pakistan, memang ramai Pakistan kan, tapi semua cakap English pula, English yang macam dekat UK. Bila tanya memang dia orang UK. Dekat UK ramai orang-orang India, Pakistan, dan ramai yang mengerjakan umrah. Okey, jadi ada beza-beza. Time solat pun ada yang tegak, ada yang tangannya dekat pusat, ada yang dekat badan, ada dekat perut kan? Ada yang dekat kiri cik kan. Biasa cik orang Johor kan, orang Johor dia solat dia lain sikit tau kan abang. Ada orang Johor lagi kat sini? Betul tak? Saya tengok orang Johor dia solat kadang-kadang kat tangan dekat sini. Orang dulu kan, orang lama dulu tu solat tangan dekat sini. Kan kita biasa kalau kat KL ni kat tengah ni lah kan, berbeza-beza. Okey, jadi jangan pelik. Ada orang bila tahiyat akhir ada jadinya tegak ke atas,
Ada yang bergerak kan, ada yang tak angkat-angkat, ada yang macam kita standard asyhadu alla angkat tangan, ya, angkat jari dan sebagainya. Jadi saya nak cerita sikit benda yang sangat-sangat berbeza, yang tak sama dengan tempat kita. Kenapa berbeza saya akan maklumkan supaya tak rasa ralat ataupun rasa janggal. Okey, pertama dekat sana daripada solat subuh lagi. Pertama dekat sana solat subuh akan ada 2 kali azan. Contoh sekarang subuh jam 4.30. Contoh tau, 4.30. Sekarang bulan 9 insya-Allah dah tak panas sangat. Saya baru-baru ni sampai kat Madinah, saya sampai waktu malam 38 darjah Celsius. Waktu malam. Siang lebih kurang 45 darjah Celsius. Bayangkan, sangat-sangat panas. Bila hari-hari terakhir kat Madinah tu dah mula turun sikit, masuk ke Mekah dah tak panas. Masa saya nak balik tu dah hujan dekat Mekah. Biasanya kalau dah hujan kan, itu tadi hujan dan sebagainya, insya-Allah Mekah akan mula sejuk. Madinah masih still panas, tapi tak sepanas yang 38 pada waktu malam. Mungkin lebih kurang dalam 27-28 dan siangnya mungkin 30 lebih. Okey, subuh ada 2 kali azan. Contohnya pada azan sebenar-benarnya adalah jam 4.30. Contoh yang tulis. Azan yang pertama adalah jam 3.30. 1 jam sebelum 3.30. Okey, azan yang pertama ni tujuan dia untuk membangunkan orang jemaah semua bangun pergi mengerjakan solat subuh atau mengerjakan tahajud dan sebagainya, untuk siap-siap diri. Azan yang pertama. Jadi apa yang terjadi, orang Malaysia kita ni semangat kan, yang pertama kali datang, dah azan, pergi awal sampai kat sana, dia masuk masjid, dia akan buat apa? Buat solat tahiyatul masjid. Lepas tu dia buat solat qabliyah subuh, ataupun masuk terus buat qabliyah subuh, ataupun bahasa sebenarnya adalah solat sunat fajar 2 rakaat. Lepas tu dia tunggu tak komat. Tiba-tiba orang pun azan sekali lagi, dia ingat komat. Sebab kita kat Malaysia biasa komat sekali je, betul tak? Asyhadu an Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kebanyakan kat negara dunia ni komat ni sama macam azan, cuma dia ada tambah qad qamati solat. Jadi dia ingat ni komat kot. Tiba-tiba orang baru nak bangun solat qabliyah subuh. Jadi lama. Ada yang tertidur, saya tengok ada jemaah kita yang tertidur. Lepas tertidur sampai baring, ada yang sampai berdengkur. Confirm batal dia punya wudu. Bila dia bangun, dia bertidur tu dalam kelang kabut, orang dah mula ramai, lagi-lagi kat Masjid Nabawi, tak tahu nak ambil wudu kat mana, dia teruskan solat. Jadi dia tak ada solat, tak ada wudu. Nasihat saya, datang ke masjid awal, tapi jangan terlalu awal. Contohnya azan pertama 3.30, datanglah pukul 4 suku ke kan. Jadi masuk tu dapatlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid, ataupun paling kurang dapat solat witir jika masih belum buat dan sebagainya. Okey, kalau tak dekat Mekah, datang awal buat tawaf sunat terlebih dahulu. Azan yang kedua tu barulah azan yang sebenar-benarnya. Boleh? Barulah azan yang betul. Azan yang original dalam pukul 4.30 contohnya. Okey, azan kedua tu barulah kita boleh buat solat sunat fajar ataupun qabliyah subuh. Kita panggil solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat fajar ataupun qabliyah subuh. Kemudian barulah kita solat berjamaah bersama dengan imam. Boleh? Tu azan. Waktu solat subuh, dekat sana menggunakan mazhab Hambali, bacaan bismillah atau bacaan basmalahnya dibaca secara sir ni perlahan, tak dengar. Tak dengar tau. Imam dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kerana tak dengar langsung. Kemudian terus baca Alhamdulillahirabbil alamin, dimulakan dekat dia situ. Jadi orang-orang kita yang tak biasa, kita daripada kecil kita dah terbiasa dengar Al-Fatihah, bacaan daripada Bismillah. Tiba-tiba tak dengar bacaan Bismillah, mulalah pakcik-pakcik ni balik-balik, dia kata, Imam Masjidil Haram ni kan, takkan ada baca Bismillah kan. Kan kita belajar 7 ayat Al-Fatihah,
termasuk dalam bismillah basmalah tu. Jadi mulalah timbul cerita macam-macam kan. Nenek saudara saya sendiri, saya tanya saja gurau dengan dia selalu pergi Mekah kan. Saya tanya dia, Wan, sepanggil Wan lah, orang Negeri Sembilan kan, kenapa dia orang tak ada baca bismillah saja? Saya gurau dengan dia, itulah dekat Mekah memang tak ada baca bismillah kan. Wan daripada dulu lagi Mekah memang tak ada baca bismillah. Sebenarnya dia yang tak tahu dibaca bismillah, tapi secara perlahan. Kalau kita pergi India, kita pergi Pakistan, dalam mazhab Hanafi memang tiada bacaan basmalah, bismillah. 7 ayat Al-Fatihah tu tidak termasuk Al-Fatihah, tidak termasuk bismillah. Di yang last kali tu, maghdubi alaihim waladdallin tu dikira ayat lain-lain. Faham tak? Ini siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat. Maksudnya 7 juga ayat. Jadi berbeza-beza. Tak percaya, esok pagi-pagi kan, cuba solat subuh dekat Masjid India. Masjid India? Kat Masjid India lah KL, ataupun Masjid Pakistan dekat Chowkit. Diorang akan solat subuh lewat tu sampai dah nak terang. Memang ada riwayat mengatakan disunahkan dilewatkan solat subuh tu. Okey, dia kumpulkan lama. Saya pernah solat banyak kali. Dulu kalau saya nak pergi sekolah pagi-pagi kadang saya akan dekat Masjid India tu sampai dah nak terang. Maksudnya dah nampak terang tu, barulah imamnya solat. Dia tunggu semua orang kampung tu turun penuh. Memang tak ada baca bismillah dalam Al-Fatihah mereka. Okey, tapi kat sana ada jangan pelik dan tak ada bismillah atau basmalah, tetapi dibaca secara perlahan, seolah-olah tidak mendengar. Ada riwayat mengatakan sahabat-sahabat ni bila mana berimamkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah tanpa didengari bacaan bismillahnya, basmalahnya. Jadi jangan heran. Kemudian waktu solat subuh dekat sana tiada doa kunut. Memang tiada doa kunut. Jadi tak perlu kita mengangkat tangan. Simple saja kita ikut imam. Kita ikut imam. Contohnya Imam Syafi'i bergurukan Imam Malik. Bila mana Imam Syafi'i pergi ke perkampungan Imam Malik tidak membaca doa kunut. Jadi ikut. Bila mana Imam Malik pergi ke perkampungan Imam Syafi'i membaca doa kunut, dia pun ikut. Simple saja. Tak perlu ada perdebatan panjang-panjang dan sebagainya. Ikut sajalah imam kita dekat Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi bila ada dekat sana nanti. Dan pada hari Jumaat juga dekat sana, baru-baru ni hari Jumaat dekat Masjidil Haram, dia bacaan surah apa biasa? Kalau Malaysia ni surah Sajadah. Surah Sajadah ni ada satu sujud. Apa nama sujud dia? Semua sujud sejadah. Tak ada yang bukan sujud sejadah. Ramai orang kita selalu sujud sejadah. Asal surah Sajadah je sujud sejadah. Sujud, siapa tahu? Sujud tilawah. Bukan dalam surah Sajadah saja tahu ada. Antara yang paling mudah lah, saya rasa ramai yang hafal surah Al-Alaq. Tu surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq pun ada sujud tilawah. Jadi boleh sujud waktu akhir tu. Ramai orang-orang kita, terutama yang wanita, yang lelaki biasa tahulah sampai satu ayat tu, pada ayat 15 sampai satu ayat yang la yastakbirun tu, dia pun sujud terus, jangan rukuk. Tahu, jangan rukuk. Faham tak? Faham kan? Sampai satu ayat tu, ayat ke-15, dia terus sujud. Kemudian bangun balik, sambung ayat seterusnya. Sampailah ayat yang ke-30, barulah selesai rakaat yang pertama. Dia jarang. Sebenarnya kat Masjidil Haram, dekat juga Masjid Nabawi, jarang-jarang. Baru-baru ni ada. Dekat Malaysia ni selalu sangat. Pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, imam akan membaca sunnahnya surah Al-Insan. Surah Insan yang akan panjang. Dia akan panjang lah. Boleh. Subuh. Habis saja solat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiada zikir beramai-ramai. Tiada bacaan zikir beramai-ramai berjamaah macam yang ada dekat Malaysia. Bukan tak ada bacaan tau, ada. Kita pula jarang hafal. Ada yang hafal, ada yang tak hafal. Paling kurang kita istighfar 3 kali.
Sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila mana baginda memberi salam, selepas memberi salam baginda membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Okey, Allahumma dah baca, takkan baca pendek je kan, tak hafal. Kita kalau kat masjid ni kita baca beramai-ramai, kita ikut je lah imam. Kalau tak hafal, paling kurang kita baca subhanallah 33 kali. Tulis. Lupa nanti. Abang-abang biasa memang dia tak tulis. Kalau kita belajar kat universiti kan, laki jarang tulis. Dia relax je. Tapi yang pelajar terpandai biasa lelaki. Betul tak? Tapi maksudnya kalau ada 20 orang dalam satu kelas, nombor 1 lelaki, nombor 2 sampai nombor 10 tu perempuan, lepas tu yang belakang tu lelaki balik. Tapi biasanya gitulah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Cukup 99. Nak tambah lagi satu cukup dengan 100, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah dosa-dosa yang lepas diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan dalam satu hadis. Bang, banyak tak buih kat lautan bang? Pernah tengok buih kat lautan? Saya pernah tengok buih kat lautan. Saya bila baca hadis tu, saya terfikir tau, buih dekat lautan kan. Sekali tu saya naik atas kapal. Di atas kapal tu, saya tengok kat tepi kapal tu kan, banyak sangat buih kan. Maksudnya memang segala apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis dalam Quran, memang ternyata betul, tak ada salah, tak ada ragu-ragu kan. Jadi banyaknya buih kat lautan tu. Bila saya cerita-cerita, betul lah banyak buih kat lautan. Bila saya selalu tanya pada jemaah tak jawab atas kapal. Jemaah kata cuba tengok ombak. Ombak bila dia pukul tu kan banyak buih tu. Bayangkan kita ni anak Adam ni banyak sangat dosa. Jadi apa yang kita nak buat lagi? Lepas solat jangan tinggal zikir. Sesukar mana pun, ada sibuk mana pun, bangun ke, balik naik kereta ke, lambat pergi kerja ke, dalam kereta boleh berzikir balik. Kalau boleh jangan tinggal zikir. Kurang-kurangnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup. Okey, habis saja zikir. Contohnya solat zuhur, maghrib dan juga isyak, ada solat ba'diyah. Jangan solat dulu. Sebab dekat sana setiap kali lepas solat akan ada solat janaiz ataupun solat jenazah ataupun solat mayat. Ya, kita bagi masuk sikit. Jom. Ramai hari ni kan. Semua dah ambil beg dah? Belum? Pergi bila? November? Oh 16? 16 ambil lagi beg? Oh 16 kan? Saya tengok tengok gambar. Saya baru pergi rumah Kak Ipah saya, belakang rumah je. Belakang? Dua lorong ke belakang. Depan taman tu. Ambil air jap. Ada air tak? Ambil air mana? Boleh ambil. Assalamualaikum, sini je. Jom masuk, jom. Dah separuh ni. Awak jauh sana. Itu pun tak senang saya dalam juga kan. Tak ada. Ya, ada ramai daripada Kuantan baru sampai. Okey, solat jenazah ataupun solat janaiz. Dekat Malaysia saya percaya, kalau bukan ibu bapa kita yang meninggal ataupun sahabat-sahabat baik kita yang meninggal, kita jarang sangat nak solat jenazah. Kecuali memang dia ahli qaryah masjid, AJK masjid. Sebulan sekali ada orang kampung kita meninggal, solat jenazah. Yang wanita pun jarang. Kalau mak ayah meninggal pun, kebanyakannya kita sibuk dekat belakang lah. Sibuk kat dapur, sibuk kat mana dan sebagainya. Betul? Yang sedih dan sebagainya. Jadi dekat sana ada peluang. Hampir setiap selepas solat waktu, terutama dekat Masjidil Haram, setakat saya hidup, saya belum pernah
Belum pernah miss lah, bukan saya miss, saya pernah miss. Belum pernah lagi saya tengok lepas solat fardu tiada solat sunat jenazah dekat Masjidil Haram. Dekat Masjid Nabawi biasanya kadang-kadang lepas isyak tak ada. Tak ada pergemumian lepas isyak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi kat Masjidil Haram ada. Okey, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang menguruskan jenazah daripada mula, dia mandikan, dia solatkan, dia kafankan, itu balik. Dia mandikan, dia kafankan, dia solatkan, kemudian dikebumikan, insya-Allah akan diberikan jalan sebanyak 2 qirat. 2 qirat. Barang siapa yang tak mampu, yang solat saja, insya-Allah akan diberikan jalan sebanyak satu qirat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 1 qirat ni besar mana? Banyak mana? Sebanyak akak dah sebut tu. Apa kak? Uhud. Sebesar Jabal Uhud. Kak Sharifah, besar tak Jabal Uhud? Besar sangat. Panjangnya lebih kurang 7 km, lebarnya lebih kurang 3 km. Merupakan bukit ataupun gunung yang paling besar yang ada dekat Madinah. Jadi tolong jangan tinggal solat jenazah. Hilang ni. Kita tanggal ni. Cuba ke depan sikit. Boleh tak? Tolong jangan tinggal solat jenazah. Siapa tahu solat jenazah ada berapa rakaat? Akak yakin? Tak, benda betul lah tu. Okey, solat jenazah ada 4 takbir. Tulis tau 4 takbir. Dia tak ada rakaat, dia 4 takbir saja. Solat tak perlulah kata ikut saf. Rapat-rapat pun lebih baik. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti mana selawat dalam tahiyat akhir tu. Solat apa nama? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga, doa untuk diri kita dan juga doa untuk mayat jenazah tersebut. Sama ada. Dia maklumkan tau, kalau kita faham bahasa Arab, dia akan maklumkan solat ni adalah untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Solat ni adalah untuk orang-orang dewasa wanita dan juga lelaki. Dia akan maklumkan. Kita pula dalam bahasa Arab mana kita tak tahu sangat. Dia sebut, jadi kita doalah secara umum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu Allahumma gfir laha Allahumma gfir lahum. Boleh. Balik ni cuba cari, buat assignment, buat kerja sekolah sikit, homework sikit, doa-doa dalam solat jenazah. Takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, imam akan bagi salam ke kanan sahaja. Dalam mazhab Hanafi, Hambali, ke kanan sahaja sekali. Adapun kita biasanya dalam mazhab Syafi'i memberi salam sebanyak 2 kali. Saya tak syorkan bagi 2 kali sebab saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri 2 kali pada waktu yang berlainan orang Arab tampar ketuk kepala orang Malaysia kita sebab bagi salam 2 kali. Jadi saya tak naklah jemaah-jemaah menjadi orang yang ketiga. Kita datang tempat orang, kita hormat je lah, simple je kan. Bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Tak perlu bagi 2 kali. Sebab saya tengok dia tak adalah kuat-kuat, tapi dia tolak lah kepala. Tampar, dia marah, dia larang. Dia kata sekali dah cukup, bukan 2 kali. Wallahualam. Tak kisahlah, kalau kat Malaysia ni kebiasaannya memberi salam sebanyak 2 kali. Boleh jangan tinggal tau solat jenazah. Penting ni. Bukan penting, maksudnya dia benda yang besar kita boleh dapat percuma kan, takkan kita nak lepaskan. Okey, selepas itu dekat sana hari waktu-waktu solat yang lain semuanya sama sahaja. Sama sahaja, Zuhur, Maghrib, Isyak. Cuma kita pergi ni masih panas lah, kecuali yang pergi bulan 11. Mana yang pergi bulan 11? Jadi yang bulan 9 ni tak perlulah pergi semangat bawa baju tebal kan, bawa baju tebal lah, bawa mi dan sebagainya. Cukup bawa sekadar baju-baju yang biasa-biasa saja. Yang bulan 10 pun
dia belum sejuk lagi. Tapi biasa hujung bulan 10 ni dah mula masuk sejuk. Bulan 9 ni memang tak panas. Memang tak sejuk. Tapi dia tak terlalu panas macam bulan 6, bulan 7, bulan 8. Memang panas. Panas dia sampai, macam mana cakap panas lah. Bayangkan malam 38. Waktu subuh tu bahang. Waktu subuh tu. Jadi orang ramai masuk ke dalam, berbusu-busu masuk ke dalam masjid. Dan semenjak daripada bulan 8 sampailah haji nanti, jemaah umrah memang terlalu ramai. Khususnya daripada negara-negara lain. India, Pakistan, China, Turki, Iran dah makin kurang. Indonesia antara paling ramai. Jemaah Malaysia untuk bulan 7, 8 dan 9 ni sikit. Memang sikit. Sebab kita dalam bidang ni, kita tahu travel-travel pun dalam bidang ni banyak yang tolak seat kapal terbang dan sebagainya. Memang sikit orang yang pergi. Wallahualam, tak tahu kenapa. Mungkin sibuk hari ni pun ada mengundi ada yang mengundi dekat 2 tempat dekat Johor. Keluar tak ada lah. Keluar kat mana je? Keluar kat mana? Taman Desa. Oh, saya tahu Keluang, Paloh, Gunung Lambak tu. Tak, saya pernah sekolah kat Keluang. Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Sekolah apa tu? Dekat Jalan Hospital kan? Dekat hospital dekat tu. Tahun 98. Kejap je lah. Okay, kita sekolah dan dengan Keluang je Keluang lah. Tak ada lagi ni jam Keluang. Kau Keluang tak? Asal Keluang? Ayah. Ayah. Pergi sekali lah. Okay, tadi niat. Yang kedua, ilmu. Okay, yang ketiga, sebelum pergi ni apa yang penting lagi? Ni semua persediaan. Ni semua persediaan. Okay, antara yang penting, saya tak adalah ikut turutan secara lambangnya. Antara yang penting lagi, sebelum kita nak pergi ni, kita kena bersangka baik pada Allah SWT. Apa yang dimasukkan dengan bersangka baik? Tidak bersangka buruk. Dekat Malaysia ni, sekarang rumah dah tak ada Astro, betul? Dulu semua ada Astro. Semua sempat zaman Astro. Dekat Astro ada cerita apa? Tanah Kubur, mana? Tok Adi. 10 episod. Satu musim dekat 10 episod. Ada lebih 10 musim. Orang buat jahat macam gini, jual ayam tak basuh, mati macam gini. Orang buat macam gini, mati macam ni. Teruk kan? Punya dengar tengok cerita punya teruk tu kan? Bayangkan semua kejahatan tu dalam satu kampung. Kampung tu memang kampung paling teruk lah kat Malaysia ni. Semua orang buat jahat, semua orang mati secara mendadak. Mati teruk-teruk tu. Okay? Lepas tu sebelum ni kita ada buku. Buku apa? Mastika. Kalau yang lama sikit ada Variasari. Siapa ingat? Variasari. Cerita pun sama juga. Cerita memang tak masuk akal. Pergi umrah tak nampak Kaabah. Pergi umrah tak jadi. Tak dinafikan memang ada dugaan-dugaan ujian-ujian yang Allah uji pada kita. Tapi pertama tak perlu diceritakan. Yang kedua, dia menakutkan orang sebenarnya. Kan? Kita nak pergi umrah ni, kita kena bersangka baik. Siapa pun kita sebelum ni, kita jahat macam mana pun, kita daripada kecil tak pernah solat. Maksudnya orang yang bukan solat tu. Kan kawan-kawan kita yang jadi tak solat. Pasal tak? Tak solat ke dia ni kan? Sampai umur 40, 50 tahun, 50 tahun baru nak mula solat. Tak kisahlah siapa pun kita sebelum ni, bila mana Allah panggil kita, ada sebab dia. Nak kena ingat, pergi umrah, pergi haji, hari Arafah, buat umrah, buat tawaf, buat sa'i ni bukan hari pembalasan. Bukan hari Yaumul Akhir. Bukan hari apa tu? Hari apa? Bukan hari Mahsyar. Tetapi hari untuk kita menebus dosa kita, untuk kita minta ampun. Orang ramai sangat takut buat umrah sebenarnya. Antara sebab dia sebab takut dosa-dosa yang lepas. Jangan risau. Allah dah panggil kita ni pergi umrah ni adalah sebabnya. Jadi jangan risau. Siapa pun kita sebelum ni, kita kaki bangku ke, kita kaki apa lagi? Kaki bangku tak adalah. Kita kaki tu ke, kaki ni ke, kaki tak salah kaki apa pun, pergi umrah ni jangan risau, jangan takut. Lagi banyak Allah uji kita, lagi sayang Allah pada kita. Siapa manusia yang paling banyak ujian dia? Siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lain, rasul-rasul ulul azmi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, ujian dia banyak, ujian yang tak mampu. Betul tak mampu? Mampu ke tak mampu sebenarnya ujian yang Allah bagi pada kita? Allah tak akan uji dengan ujian yang tak mampu pada kita. Percayalah, setinggi mana ujian pun insya-Allah kita mampu untuk tanganinya. Bila kita ingat balik apa yang telah Allah bagi, sekarang aku masih hidup lagi, aku masih lagi bernyawa lagi. Sebenarnya ujian yang Allah bagi ni cukup sekadar kemampuan kita. Kalau kita ni orang yang hebat, gitulah hebatnya ujian. Yang macam satu ayat dalam cerita apa? Spiderman. Apa ayat dia? Tak faham, tak ingat masa orang putih. Tapi orang yang kuat akan diberi tanggungjawab yang besar pada dia. Faham tak? Nabi kita diuji sangat-sangat hebat. Bayangkan daripada kecil, lahir-lahir tiada ayah, baru lahir ibu meninggal, baru je hidup dengan pakcik meninggal, hidup dengan atuk meninggal, hidup dengan pakcik meninggal, dalam pada yang sama isteri meninggal, dalam pada yang sama. Selepas tu anak-anak meninggal. Buat pengetahuan jemaah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan langsung zuriat anak lelaki, semuanya meninggal. Bayangkan ujian hebat tak? Semua meninggal keliling. Bukan sekadar meninggal, pergi ke Taif dilontar dengan batu, kan? Pergi solat diletak dengan najis, pergi mana-mana dibaling, dipukul dan sebagainya, pergi perang dipukul, jatuh cedera dan sebagainya, nak dibunuh dan sebagainya. Ujian. Kita pernah tak ada hukum gitu? Kita kalau orang mau cakap kita, aku gedam kau, nak bunuh kau, esok pergi report polis lah. Padahal main-main je, kan? Bayangkan ujian. Mana-mana kalau ditimpa ujian. Baru-baru ni saya pergi ke umrah, ramai jemaah saya yang sakit. Yang sakit lah, maksudnya sakit, demam sebagainya, kan, tak dapat nak buat ziarah, duduk dekat hotel, pergi ke hospital, masuk air sebagainya. Alhamdulillah, sebenarnya itu semua ujian daripada Allah. Mudah-mudahan dengan ujian tu kita reda, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita kena bersangka baik, tolong jangan sesekali bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nak pergi ni, antara yang penting lagi, tanggungjawab kita. Kau pejabat, pastikan 10 suku ke kita 70 kita nak makan, tu makanan sampai. Tanggungjawab kita. Kita pergi sebagai seorang bapa, ada yang pergi sebagai seorang atuk, ada pergi sebagai seorang bos pekerja, ada pergi sebagai seorang majikan, ada pergi sebagai seorang ibu dan sebagainya. Tanggungjawab kita pastikan pergi ni tak ada yang tertinggal. Faham tak? Contoh, cik kerja apa? Tak kerja dah kan? Siapa yang masih bekerja? Kak kerja apa kak? Doktor. Pastikan doktor pergi, kan? Doktor, risau doktor ni. Pasal saya kena hentam kan? Kita bukan hentam doktor, hentam perubatan. Pastikan doktor pergi. Ada doktor yang ganti. Contoh, ada pasien dia yang sakit, yang memang bawah tanggungan dia, tiba-tiba dia pergi, doktor, apa nama kak? Doktor Zulaika ni pergi umrah best-best, sedap-sedap pergi umrah kan, syok-syok kan, tengok-tengok pasien dia kat sini, terlupa nak letak ubat apa yang tinggal. Pastikan, faham tak? Okey? Yang suami pergi yang tak bawa isteri, ada tak? Ada kan? Ada tak pergi yang tak bawa isteri? Semua bawa isteri? Pening kau bawa isteri pergi umrah? Apa ketawa? Siapa? Siapa lah? Tak ada yang pergi bujang? Tak ada? Semua bawa isteri? Yelah. Yelah, kat sana kan macam syurga, membeli belah barang. Sekarang pula ATM boleh pakai kad tu kan. Dulu boleh ada alasan tak tukar duit lagi lah kan. Sekarang kad sekarang boleh touch je, tak kan, boleh call, touch, beritahu sebagainya. Pastikan suami yang pergi, tak apalah, suami semua bawa isteri. Suami yang masih ada ibu, anak-anak lelaki yang masih ada ibu, bagi tahu kat ibu, minta izin ibu, minta reda lah, bukan minta izin. Jarang ibu tak bagi pergi. Tapi kan setakat ni, bulan lepas kot saya bagi kursus, ada seorang lelaki tu kat luar dia jumpa saya. Dia kata, mak saya tak bagi pergi umrah. Saya pun pening kepala, kenapa bang? Adalah bang, ada masalah. Bukannya umur saya, umur dah 40 lebih, 50 lebih
Jadi yang laki-laki yang masih ada ibu, tolong maklumkan. Yang perempuan yang masih ada suami, yang pergi sendiri, perempuan ramai pergi sendiri. Yang pergi tanpa suami, tanpa mahram, sila maklumkan pada suami. Pastikan suami izinkan untuk pergi. Boleh pastikan, tak boleh tak ada kebenaran. Walaupun lepas, tapi dari segi hukumnya tak dibenarkan. Boleh. Pastikan yang kerja ditinggalkan kerjanya betul-betul. Yang anak ditinggalkan, pastikan anak mati. Anak tak mati tak makan. Tersasul. Maksudnya janganlah, maksudnya dipastikan ditinggalkan semua benda tu cukup lengkap. Yang kerja kita, yang sign kita, macam saya setiap kali saya pergi, saya ada sign digital lah. Sekarang kan senang lah buat kerja kan, sign digital. Pastikan pergi. Yang kedai, yang bela itik, yang bela ayam, tak ada orang kampung sini kan. Mana yang bela Kuantan tu? Mana Kuantan? Bukan kampung kan? Sekarang dah jarang ada orang kampung. Ada bela ayam itik tak ada kan? Pastikan yang kat kampung tu. Saya kalau kadang-kadang bawa jemaah ni, makcik-makcik ni risau. Bawa jemaah haji lah, jemaah haji. Umrah ni kurang sikit sebab tak lama. Kalau bawa haji ni, dia kata kenapa lah risau sangat makcik? Nenek lah, macam nenek lah. Dia kata tu lah, aku ni pergi haji lama, 40 berapa hari tak ingat. Lama. Aku risau lembu kambing aku kat rumah tu. Aku harapkan si Mat ni, itulah seorang-seorangnya anak yang ada kat kampung. Tapi Mat ni kan boleh harap. Faham tak? Dia cakap itu, aku ni harapkan si Mat ni, dia lah seorang-seorang yang tinggal kat kampung, lain semua kat KL. Tapi bukan boleh harap sangat si Mat ni. Call tak dapat-dapat. Call tak dapat, saya pun ambil handphone dia. Ni zaman handphone belum ada Android tau, belum yang tekan-tekan tu. Handphone lama. Dia ambil-ambil, saya tengok nama Mat ni, dia tak ada letak campur 6. Kita punya kod Malaysia +6. Campur 6. Orang lama panggil campur, dia tak panggil tambah. Campur 6, tekan. Dapat cakap kat Mat ni, lega dia. Mana yang bela ikan, jangan dibiarkan ikan makanan banyak. Faham tak? Saya pernah makan ikan harga lebih kurang 3,500. Masak tempoyak. Tu ikan apa? Ikan kelisa. Ikan kelisa masuk. Abang ipar saya pergi umrah ke apa, balik mati. Rumah dia tak ada current, dia mati. Bila mati, ikan tu baru matilah. Jadi dia masak lah. Faham tak? Harga tu kan mahal, beribu ikan tu. Bukannya untuk dimakan. Dia pun bagi saya makan. Tentu kebetulan makan kan. Makan. Dia kata ikan ni mahal ni, 3,000 lebih. Saya pun makan. Tak adalah sedap sangat kan? Memang tak sedap macam cerita dia. Tapi harga dia mahal. Jadi orang yang beli ikan yang kat kolam-kolam tu, jangan diberi makan banyak tau. Saya beli ikan dulu. Kalau beri makan, ikan ni dia tak ada akal. Dia akan makan sampai mati. Jadi tolonglah. Pergi kerja, mana yang pergi sana nak perlu bawa laptop. Mana yang perlu internet, yang perlu canggih, ada kerja sebagainya, boleh bawa. Cuma jangan terlalu. Kadang-kadang ada orang pergi sana tu, saya nampak dia buat kerja je kan. Habis semayang buat kerja, ni sikit buat kerja. Kita lepas semayang je akan tengok apa? Zikir. Makcik zikir betul lah. Kita semayang handphone kat sebelah kan. Dia macam terus automatik suruh laju handphone dulu kan. Handphone dulu, tengok WhatsApp, tengok email, tengok apa sebagainya. Memang akan ada macam itu. Dunia penting, tapi dunia tu dah membawa akhirat kepada kita. Tolong jangan. Pak, saya tengok kanan risau pergi sana, ada setengah tu pergi sana pakai baju kerja. Tak, perempuan jarang lah yang lelaki. Dia ada orang-orang businessman lelaki ni kan, memang dia tak pakai jubah tak apa, dia memang pakai kemeja smart pergi kerja kan. Dia pergi sembahyang, tapi ada bawa beg. Ramai tapi dia pergi umrah. Alhamdulillah dia pergi umrah, cumanya sibuk sangat. Tak ada masalah, tapi dia jangan tinggal benda-benda yang wajib tu. Boleh yang wanita, yang anak-anak pergi ni, ada yang tinggal sekolah kan. Adik pergi, saya pergi umrah. Tak pergi. Adik pergi umrah, dah habis sekolah, tengah tunggu belajar. Dah sambung lah. Pastikan beritahu kat lecturer. Lecturer tak bagi pun, bolehlah pergi umrah. Assignment siapkan. Sekarang senang, kelas boleh hadiri dengan secara online dan sebagainya. Benda tu penting selalu sangat. Kadang-kadang kita pergi umrah ni syok-syok kat sana, anak kita kat rumah, roti gading ni tak ada kan. Roti gading pun tak ada. Dia tolong pastikan pergi ni, pastikan tanggungjawab tu ditinggalkan. Dan nak pergi ni juga kalau boleh, banyakkanlah kita
bertaubat. Pertama sebenarnya taubat ni saya minta bukan untuk umrah saja. Kita anak-anak Adam ni tak tinggal daripada dosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, anak-anak Adam ni memang sentiasa melakukan dosa. Betul tak? Tak ada lagi manusia kat dunia ni tak melakukan dosa. Sentiasa hari-hari ada je dosa-dosa kecil yang kita buat. Dimintakan jauh daripada dosa-dosa besar insya-Allah. Wa yazubillah. Nauzubillah min zalik. Okey, jadi kita bertaubat. Pergi ni kalau boleh solat sunat taubat, istighfar banyak-banyak. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling kurang beristighfar sebanyak berapa kali? 70 kali atau 100 kali. 70 hingga 100 kali. Sampai 100,000 banyak sangat. Nescaya memang tak boleh punya 100,000. Boleh, tak mustahil, tapi tak ada buat kerja lain lah. Istighfar ya, astagfirullah. Istighfar sebanyak-banyak mungkin, bertaubat. Cubalah perbaiki diri, aku ni jarang solat di awal waktu. Sebelum pergi ni cuba adjust. Sebab kat sana nanti kita akan solat awal waktu. Kat sana memang sungguh lain macam sikit. Apa yang terjadi itu lain daripada kebiasaannya. Ada tak ada? Jauh tu sini. Sejuk ke panas? Okey tak? Perempuan pergi panas sikit lah kot, sebab dia ramai. Sekarang perempuan dah kembali ramai lah pergi umrah, tak macam dulu. Sekarang dah tak perlukan mahram sangat, dah perlu apa kan. Jadi lagi sikit perempuan ramai. Mana-mana pergi universiti, pergi mall, pergi mana. Yang pergi lelaki ramai pergi stadium je. Stadium bola lelaki ramai, perempuan sikit. Kalau lain-lain tu memang perempuan lebih ramai. Kadang-kadang solat Jumaat dekat Masjid Nabawi tu penuh sebab perempuan. Perempuan dah penuh, dia semayang kat luar tu. Jadi laki-laki ni dah lambat, semayanglah kat luar. Bukan luar masjid, luar pagar masjid. Sebab perempuan terlalu ramai sangat yang pergi mengerjakan umrah. Mana-mana trip pun perempuan pasti akan ramai. Boleh? Niat, ilmu, tanggungjawab kita. Apa lagi? Benda-benda tu kena ambil penting lah. Saya tambah sikit 10-10.5 mungkin persiapan lagi sebelum pergi mengerjakan umrah ni. Pertama dari segi beg dan juga pakaian kita. Beg kita naik Malaysia Airlines semua kan. Malaysia Airlines beg hanya dibenarkan 30 kilo seorang. Beg yang besar. Beg yang kecil hand carry ikutkan rules 7 kilo, tapi dia tak check. Jadi bolehlah angkat seberat mana pun selagi kita mampu angkat. Saya sendiri kalau pergi, saya akan bawa hand carry, beg belakang, beg tepi. Kadang-kadang 2 sekali. Sebab apa? Orang kirim. Orang kirim waktu pergi, orang kirim waktu balik. Macam-macam saya kena bawa. Bukan barang saya pun, orang kirim. Jadi jemaah-jemaah ni 30 kilo. 30 kilo ni untuk beg yang besar tu sebenarnya sangat-sangat banyak boleh bawa. Jadi yang wanita saya minta bawa baju cuma 5 helai saja. Cukup? Banyak? 5 helai saja cukup. Sebab apa? Paling penting bawa iron. Hotel kat mana ni? Movenpick. Movenpick memang dah ada iron dalam tu, alhamdulillah lah. Dekat Madinah tak ada iron. Jadi bawa iron siap-siap, iron kecil-kecil. Yang perempuan, sebab perempuan tak tahulah. Saya kadang-kadang bawa jemaah perempuan bawa shopping pergi beli iron. Sebab tudung dia tak boleh iron. Saya pun pening kepala. Kalau pakai telekung tak payah iron kan? Pakai telekung je kat sana, senang. 24 jam pakai telekung. Kalau tidak macam Kak Sharifah ni semua kan. Ya Allah. Laki simple. Laki bawa baju yang secukupnya. Perempuan bawa 5 saja cukup. Yang bawa lebih. Sebab punya kat sana nanti, bayangkan yang pergi 16 September. 16 September nanti, akak pergi 16 September. Kak Sharifah pergi beli baju jubah. Nampak dia pakai cantik. Wah, kan cantik. Jadi siapa nama Kak lupa lah. Kak Zidah pun nak ikut juga. Dia tanya Kak Sharifah, beli kat mana? Beli kat Safwa. Berapa? 120 rial. Dia pun ikut tunjukkan kedai. Bila dia beli, dia dapat 110 rial, lagi murah. Biasanya dia ajak penuh. Esok beli. Memang saya percaya jemaah wanita akan beli setiap hari. Satu ataupun satu hari 2. Dia beli baju tu, yang lelaki standby duit je. Okay, standby je, tak boleh bawa banyak. Bila dia beli, dia tak pakai balik Malaysia. Dia pakai esoknya. Dia akan pakai esoknya. Dia akan pakai, cantik lah nak pakai jubah ni esoknya.
Apa yang terjadi? Dia akan beli lebih kurang 5 ke 6 helai. Itu minimum tau biasa. Minimum 5 ke 6 helai. Dia pakai hari-hari kat sana. Apa yang terjadi? Barang-barang yang dia bawa tu tak digunakan. Jadi barangnya akan penuh. Bila penuh, lelaki memang kurang membeli, dia akan tumpang beg lelaki. Okey, jadi beg muatan akan lebih had. Jemaah saya baru balik ni, saya tengok semua lebih 30. Tak ada seorang pun kurang. Tak ada seorang pun. Saya tengok kat kaunter tu, yang saya nampak lah. Yang saya tak nampak lain cerita. Semua lebih daripada 30 kilo. Jadi jemaah akan cakap, Ustaz, kita nanti buatlah buatlah timbangan kumpulan. Kan? Bila grouping ni senang lah sikit, tak ada masalah. Masalahnya semua penuh, semua berat. Semua jemaah berat. Macam mana nak kumpulan? Tujuan kumpulan ni, mana yang tak berat, menampung yang berat. Bila yang kumpulan ni semuanya berat, semua akan berat. Okey? Tetapi untuk yang balik daripada Jeddah, insya-Allah saya tengok itu hari dia akan cek satu-satu. Tapi semua balik dari Madinah kan? Tak ada balik dari Jeddah. Ada balik dari Jeddah tak? Balik dari Jeddah. Yang Jeddah tu kena memang satu-satu dia bawa balik. Dia check. Tapi dia tak straight, dia marah je. Dia kata kenapa berat lebih? Biasa jarang lah. Kalau setakat lebih tu dalam 3-4 kilo okey. Jangan sampai 40 lebih kilo. Jangan sampai beg. Bukan saya punya beg, saya uruskan jemaah kan. Waktu nak angkat ni pergi tau, belakang balik. Saya tak boleh angkat beg dia. Dalam sejarah saya bawa umrah ni berbelas tahun ni, seorang ni saya tak boleh lupa, beg dia saya tak boleh angkat. Saya terpaksa minta tolong dengan staff tu angkat. Tu tak beg siapa? Miss Nina. Tak tahu apa dia bawa. Saya tak bual dengan dia sangat lah. Dia cakap orang putih kan. Saya baik dengan PA dia. PA dia sangat-sangat baik kan? PA dia sangat baik dengan saya kan? PA dia pun, suami dia pun hujan juga. Saya baik lah dengan PA dia kan? Tak tahu dah Nina ni bawa apa, dia panggil Nina. Tapi memang saya tak boleh angkat, berat sangat. Tak tahu dia bawa apa. Jadi kalau boleh kita ni yang bukan billionaire macam dia billionaire kan, B tau, bukan M, bawa cukup-cukup dia boleh angkat. Sebab kadang-kadang mutawif nak tolong angkat beg untuk letak. Bila tolong tu, dia angkat okey lah sebelah tangan je. Tiba-tiba dua belah tangan saya tak boleh angkat. Pastikan 30 kilo saja. Jadi pergi tu kalau boleh dalam 10 kilo. Maksudnya baju tu sikit je bawa. Yang lelaki pun biasa-biasa je. Kemudian bab makanan. Siapa kat sini orang utara? Jujur, orang utara bagi saya Taiping dan sampai Perlis. Utara. Seorang je. Yang lain? Utara. Orang mana bang? PD? Penang. Pulau ke seberang? Seberang lah. Siapa lagi orang utara? Saya dah banyak bawa orang Penang, orang-orang belah Bukit Bertajam, seberang Perai, Batuan, sampai ke Kulim. Dia ada masalah makan. Ini pengalaman saya lah. Saya bawa orang utara, orang Kedah, Alustar. Yang lain ni orang mana? Akak ni tahulah orang Sarawak. Akak mana? Jawa. Uish. Selangor kan Jawa banyak, bukan? Lepas itu Banjar. Kelang kan Jawa kan, bukan? Bukan taklah, setakat ni orang Selangor okey. Majoriti orang Selangor kan orang Jawa, betul tak? Jadi kita beranggapan bila sebut dia orang Selangor tu Jawa lah. Okey, orang utara selalu ada masalah makan bila dekat Madinah. Dekat Madinah, hotel kita gunakan hotel apa? Hotel Iman Elite. Ataupun kadang-kadang dia tukar pada Iman Royal. Tengok syarikat lah, tengok pada kepunahan. Biasanya Iman Elite. Dekat sana, tukang masak dia orang Indonesia, kadang-kadang orang Mesir yang cuba masak masakan Melayu. Memang tak sedap, jujur saya cakap. Saya dah tukar banyak hotel lah. Masakan dekat Madinah bagi saya tak berapa sedap. Dia boleh makan, tetapi setakat ni orang-orang daripada Selangor khususnya, dia okey je. Dia makan je, ada sambal, ada apa, okey je. Tapi orang-orang daripada utara selalu bagi komplain. Tak boleh makan lah, ini tak sedap lah, ini. Saya terfikir macam mana nak settlekan masalah tu. Saya minta semua jemaah-jemaah kat Madinah khususnya bawa sambal. Sambal Cik Noh, sambal Kak Noh. Orang-orang Kelantan bawa seronding. Bawalah benda-benda yang menyelerakan. Jadi kat sana bila ada masakan, ada daging, cicah sambal kita
insya-Allah kita boleh makan. Makan penting Dekat sana ramai sangat jemaah. Bukan travel ni je lah, mana-mana pun. Dan lagi kalau jaga-jaga jemaah haji, bab makan ni selalu orang komplain, makan tak sedap, ini, itu, ini kan? Kalau kita pergi trip ke London, jarang orang cakap makan tak sedap. Padahal makan tak sedap juga, tapi macam kelas, pakai jaket, pakai apa, makan pun style. Pergi umrah ni memang ada ujian. Saya nampak ni bukan cerita MKM je, cerita untuk keseluruhan jemaah. Bukan jemaah Malaysia je, jemaah Indonesia ke, jemaah India ke, Pakistan ke, kita tak dapat nak makan makanan kita yang betul-betul sedap. Kalau ada pun dijual, harganya agak mahal. Jadi nak tambahkan selera, macam saya sendiri, saya bawa sambal. Kadang-kadang saya pesankan jemaah bawa kicap. Bawa kicap. Yang Johor bawa kicap Cak Kipas Udang, yang Perak bawa kicap Tamin dan sebagainya, untuk menambah selera makan. Penting serius, saya minta dengan jemaah bawa sambal-sambal. Sebab jemaah akan rasa tak selesa dengan makanan yang kurang sedap. Nak kata tak sedap, sebenarnya cakap lah, orang Selangor biasa okey je. Saya selalu tanya, dari mana makcik? Selangor, daripada mana? Jejarum, daripada Ijuk, itu daripada mana? Semua okey je. Bab makan. Okey. Yang kedua, selain daripada bab makan, ubat-ubatan tolong bawa. Kita dibekalkan dengan medical card, betul? Dapat medical card kan? Belum lagi? Dia akan keluar last minute lah. Dia akan keluar biasa 3 hari sebelum terbang, 2 hari sebelum terbang. Medical card ni ada diberikan rawatan hampir mencecah 5 ke 7 ribu yang saya ingat. Okay? Jadi mana yang ada sakit, terutama abang-abang, kakak, siapa yang ada sakit gaut, ramai jemaah kita yang pergi ada sakit gaut, yang muda-muda, yang tua-tua, dan dia tak maklumkan. Waktu sa'i dia tak boleh jalan. Jadi ubat kena bawa. Yang ada sakit jantung, apa lagi, kencing manis, apa saja, jangan malu, bawa ubat siap-siap. Dekat sana sekiranya berlaku, boleh dibekalkan dengan ubat, akan masuk hospital. Kita gunakan visa umrah, lagi mudah nak masuk hospital. Cumanya makan masa. Jadi mana yang memang dah tahu ada sakit tu, tolong bawa ubat masing-masing. Boleh berapa jam? 7 minit lagi. Tadi pakaian, makanan dan juga ubat-ubatan. 3 benda tu bagi saya sangat-sangat penting. Dan lain-lain tu ada tak urusan lain? Urusan yang berkaitan dengan visa, dengan apa, ada tak masalah apa-apa? Ada tak? Semua dah selesai? Belum? Maksudnya apa yang tak selesai? Maksudnya urusan gambar ke? Betul, masalah bio. Menggunakan visa umrah memang ada banyak kelebihan. Antaranya dibenarkan untuk membawa balik air zam-zam seorang 5 liter. Kemudian dibenarkan juga untuk masuk ke hospital, dialisis dan sebagainya, semua secara percuma. Yang leceh ni kat Malaysia, dia kena bio, dia kena chop jari, dia kena scan jari dia, kan? Yang jadi masalah kadang-kadang bagi pakcik-pakcik ni, yang jarinya tak boleh baca. Ada tak? Yang tak boleh baca tu memang tak boleh buat. Bukan tak boleh buat visa, nanti dia akan buat dekat Saudi nanti, dekat airport nanti. Tapi cuba juga buat. Antara petua dia cuba letak bedak ataupun letak lotion. Kau dapat buat awal lagi bagus. Dapat buat awal lagi bagus. Sebabnya contoh acik yang tak boleh buat mana acik? Acik pergi tarikh bila? Contohlah bulan 11. Dia tak boleh buat. Dia kena buat dekat airport nanti. Waktu sampai, ujian untuk dia. Sampai kat sana, orang lain semua dah keluar, dia masih lagi sorang-sorang kat kaunter nak check. Kadang-kadang tak boleh, dia kena pergi kaunter lain. Makcik ni pun relax, sorang-sorang, tenang, duduk menunggu orang Arab ni uruskan. Jemaah-jemaah lain ujiannya lagi besar. Dah lah penat naik kapal terbang, kan? Turun, tak lepas-lepas lagi. Semua dah ambil beg, makcik tak lepas-lepas lagi. Jadi ujian sebenarnya untuk kita yang awal ni. Jadi harap bersabar. Kita masih muda, kan? Mujur makcik ni umurnya dah sempat. Kita tak tahu lagi sampai yang umur tu. Betul tak?
Jadi tolong bersabar. Saya nak jemaah-jemaah umrah ni kalau pergi dalam satu kumpulan tu, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang budak kecil, kan? Tiba-tiba sampai kat immigration terberak pula contoh, pakai pampers. Jadi yang lain-lain ni tolong sangat-sangat bersabar. Kita pergi secara kumpulan. Kadang-kadang dalam 40 orang tu mesti ada seorang yang tiba-tiba, aku pergi sendirilah, aku gerak sendirilah dan sebagainya. Sebenarnya ujian bukan untuk makcik tu, ujian untuk kita. Makcik tu relax je duduk kat sofa. Pasport bagi dekat Arab tu, Arab tu tengah uruskan. Setengah jam lah dia uruskan kat tu. Relax makcik tu. Kena pula budak-budak muda, anak dia kat sebelah tengah main handphone lagi, ambil wifi. Kita kat bawah mengeluh, mana tak siap-siap lagi ni, kan? Semua dah naik bas dah. Boleh pergi umrah ni kena banyak-banyak bersabar. Daripada hari ni lagi sampai balik umrah, sampai bila-bila hidup kita, kena banyak bersabar. Kalau kat sini kita ada janji Melayu, dekat Arab ada janji Arab lagi teruk. Kak pernah pergi kan? Betul, tanyalah janji Arab. Ustaz doktor kan dah pernah pergi kan? Janji Arab ni tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya janji Arab tu dia boleh sampai seminggu. Kita kalau janji Malaysia dan Melayu ni sejam, 2 jam, kan? Kat sana bas ni nak datang, tak sampai-sampai bas ni. Kita tengok telefon dekat jalan, dia kata Aindal Torik on the way. On the way sampai saya terpaksa telefon bas lain nak dapatkan bas tu. Rupanya kan dia punya on the way tu atas kata tengah tidur, tak tipu. Ataupun dia tidur kat bawah bas tu. Macam-macam lah kat sana berlaku kan. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita berehat sekejap? Belum masuk umrah lagi, belum masuk lagi tawaf, belum sa'i, belum lagi. Ada apa-apa soalan tak? Apa-apa je pasal persiapan awal ni. Nak kena bawa tu ke, nak kena bawa ni ke, duit berapa nak bawa ke, tukar kat mana ke, tak ada. Betul? Semua dah tahu lah. Dia lain, orang lain lah jawapannya. Estimated untuk bawa duit. Pertama, duit kita sekarang agak rendah daripada sebelum. Okey, tapi duit kita kukuh lah. Alhamdulillah duit kita kukuh, tak terlalu jatuh. Pertama, duit nak tukar dekat Malaysia. Jangan tukar dekat Arab. Kita akan rugi. Rugi tak banyak, rugi dalam 2 rial, 3 rial. Tapi kalau kita tukar 1000, dia akan jadi banyak rugi dia. Okey, tukar dekat Malaysia lagi. Nak lagi untung, gunakan ATM keluar dekat sana. Kita akan untung dalam 1 rial atau 2 rial. Untuk 100 tu. Untuk 100 kita untung 1 rial, 2 rial. Kalau 500, nak bawa duit banyak mana, terpulang. Tengok pada siapa kita lah. Kan? Cabang dia bawa lebih lah. Confirm lah. Dia ada beza-beza. Kan? Cakap pun akak bawa macam lagi. Contoh yang bawa anak banyak macam mana. Anak bawa kecil tu, susu dengan pampers, beli siap-siap kat sini. Bawa lebih. Mana anak kecil tadi? Boleh pindah lah. Dia pergi kan? Kan? Pastikan pampers dengan dia punya susu beli dekat sini. Sebab dekat sana pampers dia dekat 3 kali ganda harga dia. Susu dia pun sama. Pampers dia yang ada 7 tu 18 rial. Dia bukan 20 ringgit. Oh, 7 helai je. Bayangkan, susu dia pun sangat-sangat mahal. Benda-benda yang lebih baik beli kat sini, beli kat sini. Obat-obat kita, Panadol kita dan sebagainya beli kat sini. Terutama yang untuk anak-anak ni. Boleh? Ada soalan tak? Oh, tak nak turun. Nanti cerita lepas ni. Belum tawaf lagi sabar. Ni baru kat Malaysia hari ni. Baru nak kemas beg je. Nanti saya cerita pasal tawaf. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita rehat dalam masa 15 minit.